Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan kepimpinan surau An-Nur, seterusnya para jemaah muslimin muslimat, mukmin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersua lagi melalui alam maya ini untuk meneruskan perbincangan kita berdasarkan kitab Permata Ilmu Tauhid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tajuk kita khilaf pada imannya orang taklid. Kita telah pun membincangkan sebahagian daripada tajuk ini pada siri yang lalu, bahawa terdapat perbezaan pendapat di kalangan para ulama usuluddin dalam membahaskan bagaimana status iman orang yang bertaklid atau orang yang sekadar menjadi pak turut dalam memahami ilmu tauhid, dalam meletakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah imannya diterima atau imannya ditolak? Pada siri yang lalu kita telah pun membincangkan bahawa terdapat 6 pendapat, 6 pandangan. Antara yang telah kita membincangkan bahawa pandangan pertama kata tak cukup, tak sah bagi orang yang bertaklid ini, dan mereka meletakkan iman orang yang bertaklid itu tak diterima, tak sah, bahkan kategori mereka termasuk dalam kategori orang yang terkeluar daripada Islam, kafir. Pandangan yang kedua menyatakan mencukupi, tetapi mereka ini berdosa secara mutlak, sama ada mereka mampu menggunakan akalnya ataupun tidak untuk mencari kebenaran. Maka pandangan yang kedua menyatakan bahawa orang yang bertaklid ini tetap dikategorikan berdosa. Manakala pandangan yang ketiga yang telah pun kita ikuti bahawa mencukupi iman orang yang taklid ini, namun ia berdosa jika ia memiliki keupayaan untuk menggunakan akalnya, berfikir bagi mencari kebenaran nas, hujah, tapi dia tak gunakan, maka ia termasuk orang yang berdosa. Namun kalau ditakdirkan dia tak mampu untuk menggunakan akalnya, maka tak termasuk orang yang sentiasa dalam keadaan sentiasa berdosa dirinya. Manakala kumpulan yang keempat menyatakan orang yang bertaklid kepada Al-Quran dan Sunnah secara putus ini imannya diterima, sah imannya. Kumpulan yang kelima menegaskan bagi orang yang bertaklid ini dikatakan mencukupi taklid itu beserta tidak berdosa secara mutlak, kerana berfikir menggunakan akal itu hanya merupakan syarat untuk mencari kesempurnaan iman. Manakala kumpulan yang keenam ataupun pandangan yang keenam, iman orang yang taklid adalah sahih dan haram berfikir atas dalil-dalil akidah. Ini 6 pendapat yang telah pun kita ikuti pada siri yang lalu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan menegaskan
Dari keenam-enam pendapat itu, manakah pendapat yang dipegang di kalangan ulama, majoriti ulama akidah ahli sunnah wal jamaah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus sambung perbincangan kita ini di halaman 54. Kata musannif pengarang kitab ini, alangkah bagusnya ucapan Qadi Abu Tayyib ketika beberapa orang menceritakan perihal kebencian orang terhadap ilmu kalam. Tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu kalam ini ilmu yang membahaskan tentang perkara yang berkaitan dengan ilmu tauhid, yang membahaskan tentang keimanan kepada Allah, perkara-perkara gaib, kepada kerasulan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Jadi bagaimana pembahasan yang dinyatakan oleh Qadi Abu Tayyib ini, kata-katanya, abal kalam unasun la khalaqa lahum wa ma alaihi iza abuhu min darari ma darra syamsad duha fil ufuqi tali'atun alla yara daw'aha man laysa za basari. Maksud kata-kata dari Qadi Abu Tayyib ini, orang-orang yang tidak ada bahagian bagi mereka telah mencela akan ilmu kalam, dan tidaklah ada kemudaratan atas ilmu kalam jika mereka mencelanya. Matahari di pagi hari yang sedang terbit di ufuk timur tidaklah menjadi rosak lantaran orang tidak punya mata, tidak dapat melihat akan cahayanya. Ini kata-kata yang dinyatakan oleh Qadi Abu Tayyib nak menegaskan, kalau ada orang yang tidak menyukai perbahasan ilmu kalam, maka ia seumpama sesuatu yang tak akan seumpama matahari yang terbit di waktu pagi. Kalaulah orang sama ada yang memiliki mata ataupun yang tidak memiliki mata, dia tidak akan terkesan apa-apa dari kemunculan matahari pada pagi berkenaan. Kalau orang yang tak ada mata sekalipun, yang tak dapat melihat cahayanya, matahari tetap akan terbit. Kalau orang yang ada mata, yang boleh melihat matahari, kalaulah ia tak menyukai matahari terbit pada pagi hari itu pun, matahari tetap akan terbit. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Qadi Abu Tayyib nak menegaskan ilmu kalam ini, apabila ilmu itu dibahaskan, sama ada orang suka atau tidak, maka kebenaran daripada perbahasan ilmu kalam itu pasti akan membantu bagi mengukur dan menguatkan keimanan bagi orang yang mencari dalil nas untuk memahami perbahasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid ini. Dari perkataan hak yang kita berpegang teguh padanya adalah perkataan nombor 3, yang seperti saya katakan tadi, dalam pandangan yang telah pun kita ikuti pada siri yang lalu, bahawa ada 6 pendapat, 6 pandangan berkaitan dengan status iman orang-orang yang taklid ini. Maka pandangan yang ketiga iaitu mencukupi taklid itu beserta derhaka, yakni beserta dosa jika dia mampu untuk berfikir, dan jika dia tidak mampu maka tidaklah derhaka, taklah berdosa. Maksudnya, inilah pegangan yang diterima pakai di kalangan ulama-ulama usuluddin, di kalangan mazhab al-Maturidi dan al-Ash'ari, untuk menegaskan bahawa orang yang bertaklid imannya diterima, dikira sah imannya jika ia orang yang mampu berfikir dia tak gunakan, maka ia di kalangan orang yang berdosa, tapi imannya dikira sah. Jika ditakdirkan mungkin seseorang itu dia lembam ataupun lemah fikirannya, dia hanya menjadi orang yang pak turut saja, maka tidak dikira berdosa orang yang seumpama ini jika ia termasuk orang-orang yang bertaklid di dalam pegangan akidah mereka.
Kata musannif lagi, dan yang benar adalah bahawa masalah berfikir yang menjadi khilaf tersebut adalah berlaku pada berfikir yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Jadi berfikir itu tujuannya apa? Untuk seseorang ini lebih mengenali, mengimani, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya seperti berfikir yang menyampaikan kepada makrifah para rasul. Ya. Jadi ini yang dibahaskan di kalangan para ulama usuluddin, di kalangan mazhab ahli sunnah wal jamaah, yang menyatakan bahawa berfikir itu yang menjadi khilafnya ialah dari sudut berfikir yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, bukannya berfikir yang menyampaikan kepada ma'rifah para rasul. Itu pendapat yang ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Berbeza halnya bagi orang-orang yang mengkhususkan khilaf itu dengan berfikir pada selain yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, kerana mereka berpendapat bahawa berfikir yang menyampaikan kepada ma'rifatullah itu adalah wajib dengan ijma'. Sebab tu ada kata-kata yang menegaskan awaluddin ma'rifatullah. Perkara yang menjadi dasar, menjadi pokok dalam perkara agama Islam ini ialah mengenali Allah, mengimani Allah, meyakini ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kewarasan akal, gunakanlah kewarasan akal itu untuk mencari dalil nas bagi mengukuhkan keimanannya sehingga sampai kepada iman yang meyakinkan terhadap ketuhanan, kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menegaskan tentang perkara berfikir yang menyampaikan kepada ma'rifatullah itu wajib adalah seperti yang dipegang oleh Syekh Abdul Salam, ya, tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manakala pandangan yang lain dalam perbahasan ini, dalam hal ini Syekh Al-Amidi telah menghikayatkan ittifaqnya, telah menjelaskan kesepakatannya dengan para ashab atas ketiadaan kafirnya orang yang taklid. Jadi antara ulama-ulama yang menjelaskan bahawa orang yang bertaklid ini dikira sah imannya, bukannya dikira sebagai orang yang terkeluar daripada Islam, yang bersetuju dengan pendapat ini adalah Syekh Al-Amidi, ya. Dan dia menyatakan lagi, ya, dan bahawasanya pendapat mengenai ketiadaan sahnya iman orang yang taklid tidaklah diketahui kecuali miliknya Abu Hashim Al-Jubai dari kalangan golongan Mu'tazilah. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam perbahasan ulama-ulama usuluddin di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat menegaskan iman orang yang bertaklid dikira sah imannya. Manakala golongan Mu'tazilah menyatakan orang yang menjadi orang yang pak turut tidak dikira sah imannya, bahkan dikategorikan sebagai terkeluar daripada Islam, terkeluar daripada agama Islam, ataupun diistilahkan sebagai orang yang kafir. Pandangan ini pandangan ini dipegang oleh orang-orang Mu'tazilah. Memanglah seperti yang kita sedia maklum, orang-orang Mu'tazilah ini pendapat dan pandangannya sentiasa menyanggahi apa yang disampaikan, dipertahankan oleh ulama-ulama akidah ahli sunnah wal jamaah. Justru untuk kita sebagai umat Islam yang berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, hendaklah merujuk dan berpegang sekata dengan ulama-ulama akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah menyatakan bahawa orang yang bertaklid dari sudut imannya masih dikira sah keimanannya, ya.
Jadi kalaulah seseorang itu dah mengkategorikan orang yang dibertaklid ini tak dikatakan sebagai orang yang beriman, dikatakan orang yang kafir, ia akan memberi kesan yang banyak kepada kehidupan orang tersebut. Contoh, kalaulah ia nak menikah, maka orang yang seumpama ini tak layak menikahi orang yang beriman, orang Islam, kerana ia dikatakan telah pun terkeluar daripada ajaran Islam. Kalaulah ia memiliki ibu ayah yang ada harta benda, kalau meninggal kedua orang tuanya, maka orang tuanya tak boleh harta kepunyaan orang tuanya tak melayakkan orang yang terkeluar pada Islam ini untuk mendapat faraid daripada warisan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ini di antara beberapa kesan-kesan apabila seseorang itu meletakkan kategori seseorang tadi sebagai orang yang jatuh kafir. Ya tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kita nak patah balik semula kepada persoalan kita dalam perbahasan ilmu tauhid, yang kita nak jelaskan bahawa di kalangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat menerima orang-orang yang bertaklid yang empat turut ini diterima keimanannya, dikira sah keimanannya. Kita lihat lagi apakah yang dibahaskan di kalangan para ulama yang berakidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Syekh Ibn Hajar rahimahullah ada menyebutkan bahawa sebahagian mereka di kalangan orang Mu'tazilah mengingkari sama sekali akan kewajipan makrifah dan berkata, sesungguhnya dia makrifah itu telah terjadi dengan keasalan fitrah dan mereka berdalil atas yang demikian. Ya, kata Syekh Ibn Hajar, bahawa orang-orang Mu'tazilah menolak sama sekali wajib untuk seseorang itu mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana bagi orang-orang Mu'tazilah, bukankah lahir-lahirnya seseorang itu dia telah pun dikategorikan orang yang telah pun dikatakan telah memiliki fitrahnya itu, telah pun mengenali, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdasarkan kepada dalil yang mereka pegang, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah pada fitrah Allah yang dia, yakni Allah Subhanahu wa taala telah pun menciptakan manusia atasnya. Ini pandangan orang-orang Mu'tazilah berdasarkan kepada ayat Al-Quran ini. Dan mereka juga berpandukan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, tiap-tiap anak itu dilahirkan atas fitrahnya. Ya tuan-tuan, hati Allah Subhanahu wa taala, kita tak menafikan lahirnya seorang bayi itu dalam keadaan suci, fitrah, ya. Namun apabila mereka meningkat balik, mereka mesti memegang kepada keimanan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selaras dengan hal keadaan kelahirannya yang bersifat suci, menerima, mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaulah setelah ia balik dia tak mengimani Allah, tak berpegang kepada keimanan kepada Allah, tak berpegang kepada pegangan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW dan yang diteruskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka seseorang yang asalnya fitrah itu dia telah pun rosakkan dengan pegangan akidah yang menyesatkan, keyakinan yang menyesatkan, maka dia akan terkeluar daripada fitrah asalnya. Kerana itulah berkata Syekh Abu Mansur Al-Maturidi,
telah ijma' para ashab kita bahawasanya orang-orang yang awam itu adalah mukmin lagi arif dengan Allah Tuhan mereka, dan bahawa mereka itu termasuk ahli syurga sebagaimana telah datang dengannya beberapa hadis, dan dianggap pula ijma' dengannya kerana sesungguhnya fitrah mereka telah pun menariknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan mengiktikadkan dengan kekidaman Allah Subhanahu wa taala yang kidam, serta kebaruan apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak mampu mengibaratkannya dengan istilah para mutakallimin. Ya, tuan hati Allah Subhanahu wa taala, ini pandangan yang telah pun ditegaskan oleh tokoh mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, yang telah pun menegaskan bahawa orang-orang yang telah pun lahir dalam keadaan fitrah dan ia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ditakdirkan mereka ini tidak memiliki nas, hujah untuk menyokong pegangan yang mereka pegang itu, mereka ini masih dikira orang-orang yang beriman. Namun kalaulah mereka telah pun imannya dirosaki dengan perkara-perkara yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka telah pun terkeluar keadaan mereka itu daripada fitrah kepada kesesatan. Ya tuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang ditegaskan lagi oleh musannif ialah perkataan musannif dengan wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Maksudnya, dan sebahagian ulama seperti Tajus Subki telah mentahqiqkan, telah pun menjelaskan dengan sejelas-jelasnya adanya penjelasan dalam hal imannya muqallid dari segi cukup dan tidaknya. Ini yang dijelaskan lagi oleh pengarang kitab ini, bahawa di kalangan para ulama seperti Tajus Subki menjelaskan lagi bagaimana hal keadaan iman orang yang bertaklid ini. Penjelasan itu seperti berikut. Yang pertama, jika si muqallid memberi kemantapan terhadap sahnya perkataan orang lain dengan kemantapan yang kuat, ya, dengan arti orang yang ditaklid itu menarik kembali perkataannya, nescaya tidaklah ia terikut-ikut, maka cukuplah yang demikian itu dalam iman. Yang diberikan oleh Tajus Subki, jika ada seseorang, contoh A, dia ini orang yang menuruti pandangan, pendapat, apa yang didengar dari seseorang, apa yang dibuat oleh seseorang, apa yang dilakukan oleh seseorang itu yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan Islam ini, maka yang dilihat, yang didengar, yang dipandang itu dijadikan pegangan untuk dirinya, walaupun dalam hal keadaan dia tidak memiliki nas, bukti, dalil yang jelas, dia hanya menuruti setiap tindakan dan apa yang disampaikan oleh seseorang, maka orang ini kalau ditakdirkan orang yang telah pun memperkatakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, tiba-tiba dia mengubah sikapnya, pandangannya, pendapatnya. Orang yang menuruti pandangan yang awal tadi, ya, katalah saya bagi contoh, si A mengikut orang B. Orang B kata apa saja, buat apa saja, maka orang A ni ikut. Tiba-tiba si B menukar pegangannya, menukar pendapatnya, menukarkan pandangannya, maka si A masih lagi tetap dengan pegangan awalnya yang telah pun diperkatakan oleh B pada satu ketika itu, maka mengikut pandangan Tajus Subki ini
pendapat yang menyatakan bahawa iman orang yang menuruti seseorang walaupun tidak memiliki dalil yang kuat, yang kukuh untuk dijadikan pegangan keimanannya, maka apa yang dipegangnya itu, yang diturutinya itu, dia tak mengubahnya kepada pendapat yang bertentangan selepas itu, ya, maka keimanannya itu dianggap sah pada pandangan si sufi, ya. Maka pendapat dan pandangan inilah yang diterima pakai untuk menunjukkan keimanan seseorang, ya. Kepada muqallid yang beginilah dibawa pendapat yang mengatakan dengan cukupnya taklid dan memadailah baginya yang demikian itu dalam hukum-hukum duniawi, maka dapatlah ia dinikahkan dan dijadikan imam serta dimakan sembelihannya, diwarisi dia oleh orang-orang muslim, dan dia pun mewarisi mereka serta dia dimakamkan di perkuburan orang-orang muslim, dan juga memadai dalam hukum-hukum ukhrawi, maka tidaklah dia kekal dalam neraka jika dia memasuki dan tempat kembalinya adalah keselamatan dan syurga, maka dia adalah orang mukmin. Akan tetapi berbuat derhaka dengan sebab meninggalkan berfikir jika memang dia mampu untuk berfikir. Jadi itu pegangan penjelasan pertama yang dijelaskan. Kalaulah imannya dah pun diterima, maka sembelihannya boleh dimakan. Dia boleh mewarisi harta pusaka, boleh mewariskan harta pusakanya kepada warisnya. Begitulah kalau dia meninggal dunia, dia kuburkan di perkuburan orang Islam. Kenapa? Kerana imannya diterima dan dikategorikan sah. Kadang-kadang pendapat penjelasan yang kedua pula, jika si muqallid tidak memberikan kemantapan terhadap benarnya perkataan orang lain dengan kemantapan yang kuat bahawa dia sebenarnya mantap, akan tetapi jika orang yang ditaklid itu menarik kembali perkataannya dan dia pun mengikut, maka sentiasalah ia dalam bahaya kerana dia masih menerima kebimbangan dan keraguan-raguan atas muqallid yang seperti inilah dibawa pendapat yang mengatakan tidak cukupnya taklid. Jika orang ni sentiasa berubah-ubah pandangannya mengikut orang yang diikut, ya, dia tidak mantap pegangannya, maka inilah orang yang dalam keadaan bahaya, yang dikategorikan tidak mencukupi imannya, tidak dikira sempurna imannya kerana tidak cukup taklidnya. Dan dengan demikian, maka khilaf ini adalah pada muqallid yang mantap dari segi kuat atau tidaknya kemantapan itu. Adapun orang yang syak dan zan, maka sepakatlah ulama perihal tiadalah sah imannya. Namun penjelasan yang diberikan untuk orang yang menturuti tapi dia memiliki kemantapan pegangan yang ada, apa yang dipegang, apa yang dituruti itu dipegang dengan penuh keyakinan, dikira sah imannya. Berbeza dengan orang yang ada syak, ada zan terhadap bab keimanan, maka para ulama sepakat tak sah iman orang-orang yang memiliki syak ataupun zan terhadap hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan khilaf pada imannya muqallid itu hanyalah dengan memandang kepada hukum-hukum akhirat dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Adapun dengan memandang kepada hukum-hukum dunia, maka cukuplah padanya ikrar dengan iman sahaja. Jadi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan benda gaib dan seumpamanya, ia apabila dia yakin perkara tersebut, walaupun dia taklid, dia dikira sah keimanannya, ya. Maka barang siapa yang telah berikrar berlakunya pada hukum-hukum Islam dan tidak dihukumkan atasnya dengan kekafiran, kecuali jika dia iringi ikrarnya itu dengan sesuatu yang menuntut kepada kafirnya, seperti sujud kepada patung berhala, wa'iyadzubillah. Jadi orang-orang yang buat pengakuan ikrar keimanannya, disahkan status keimanannya itu, diterima keimanannya, kecuali orang-orang yang muqallid ini, orang yang bertaklid ini,
kalau didapati ada bukti yang ia melakukan perbuatan yang jelas menunjukkan dia terkeluar pada Islam, barulah dikategorikan orang-orang ini menjadi jatuh kepada kafir atau terkeluar daripada Islam. Wa iyyazubillah. Mudah-mudahan penjelasan berkaitan dengan taklid ini nak menjelaskan pada kita rumuskan mengikut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang bertaklid diterima keimanannya walaupun dalam masa yang sama ia dianggap masih berdosa jika ia tak menggunakan kewarasan akal yang Allah berikan untuk mendapatkan bukti ataupun nas bagi meyakinkan pegangan keimanan masing-masing. Wallahu a'lam ma a'lam wallahu khairum mimma la a'lam. Aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.